Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Mukhlis, pengerusi jawatan kuasa masjid, sahabat saya saudara Encik Zafri daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Alhamdulillah pada malam ini saya dapat bersama dengan tuan-tuan untuk memberikan ceramah ringkas tentang menangani masalah stres. Saya rasa 2 minggu lepas saya beri ceramah ni di Lembaga Hasil Pejabat Encik Zafri, hampir 2 jam sikit, tapi mesejnya sampai tuan-tuan. Penting mudah-mudahan kita yang ada dalam masjid ni tak stres lah. Sebab stres ni bukan perkara ringan. Ceramah saya pada malam yang pertama, saya nak terang sedikit stres tu apa dia. Apa itu stres? Yang kedua, tanda-tanda stres penting. Kita barangkali dalam masjid ni insya-Allah masalah ni tak timbul Tapi anak-anak kita, menantu kita, teman-teman kita mungkin menghadapi masalah. Tanda-tanda stres penting. Bila kita tahu tanda, barulah kita boleh cari punca. Penyakit ni macam tu Tandanya dulu, baru cari punca. Dah tahu punca, baru cari ubat. Itu kaedah pengubatan. Tak kira lah pengubatan moden ke, pengubatan Islam ke, alternatif, kaedahnya sama. Tanda dulu, cari punca, baru kita boleh mengubati masalah. Ini ceramah saya pada malam ni, saya fokus kepada isu-isu itu. Stres ni terjadi setiap masa tuan-tuan. Saya sangat stres ni. Kalau Aliok keluar kat sini, itu tanda stres lah tu. InsyaAllah tak keluar Aliok. Kadang-kadang orang naik pentas berceramah, keluar Aliok sini, berbuih mulut. Tanda stres. Stres ni respon semula jadi. Respon badan kita, emosi terganggu, bawa kereta, orang melintas depan, pump, kita break. Kita stres. Itu baik bagi kita. Jangan kita keliru tuan-tuan Stres setiap saat. Ada perkara yang menyinggung perasaan, stres kita timbul. Bahan kimia dalam badan akan keluar. Itu nama stres. Yang jadi masalah tuan-tuan, saya tunjuk. Ni yang merah ni. Kalau saya pegang mikrofon ni 1 jam, okey. Kalau tuan-tuan minta saya pegang 1 hari, pengsan saya. Itu yang namanya stres berpanjangan. Itu yang kita nak kena kesan, kita kena ubati stres berpanjangan tu. Ini yang menjadi masalah. Sebab apa masalah? Sebab dia mengganggu kehidupan manusia secara emosi, fizikal. Nanti saya tunjukkan bagaimana keadaan respon badan kita dari segi fizikal apabila kita mengalami stres. Ni tuan-tuan. Ni gambar tubuh manusia. Kepala, bila kita stres, sakit kepala, kita perasaan tertekan, hilang emosi. Sebab tu kalau kita tengok benda ni, dalam keadaan stres, kepala, jantung, pencernaan kita, sistem pembiakan manusia, otot, lutut dia, imun sistem, bahagian pankreas, perut, semua terganggu. Sebab tu ayat yang pertama Allah turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca olehmu. Sebab Allah jadikan kejadian ini sangat sophisticated, sangat rumit, menunjukkan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita stres, seluruh badan kita terganggu. Bermula daripada kepala kita. Okey? Kita akan marah, rasa tertekan, hilang mood. Itu yang balik rumah nak marah itu tuan-tuan. Buka aja pintu, ada ibu ayah kadang-kadang bapak balik, anak sembunyi. Takut dengan bapak. Bapak kaki marah. Sikit marah, ambil tali pinggang, rembat anak. Sebab dia stres. Okey? Jadi bos, anak buah tanya, bos hari ini macam mana ramalan cuaca? Hari ini putih beliung, tak boleh masuk. Bos mudi. Saya kalau wanita mudi saya faham tuan-tuan.
Kalau dia keadaan datang bulan dia mudi, perubahan hormon. Tapi laki-laki macam saya, macam tuan-tuan kalau mudi, malulah kita. Ya, kita sepatutnya lebih steady. Dia hilang mood sebab dia stres. Keadaan jantung kita bila kita stres, tekanan darah bertambah cepat sebab ada adrenalin yang keluar. Ini yang sakit jantung. Sakit jantung tuan-tuan, kalau kita stres kita tak tangani, kita lama-kelamaan kena serangan jantung. Mai pergi PJ kita suka mai lagi PJ, kita semua ada, pakar jantung ada, pakar jantung, bedah jantung ada, tak ada masalah tuan-tuan. Tapi takut tak sempat nak mai pergi PJ ni, tak sempat nak mari ke PJ, dah habis dah. Dapat berita tadi malam jatuh dalam tandas. Dia jatuh tu sebab dia kena stroke, serangan jantung, sebab tu dia jatuh, bukan kerana jatuh tandasnya itu. Itu kesan ya, bahaya. Kalau kita stres, jantung kita akan senantiasa berdenyut laju, lama-lama dia pun penat. Jantung kita tuan-tuan mengepam darah 4.5 liter setiap saat pam. Kalau kita desak dia kerja keras, dia pun penat juga. Macam kita jogging lah, paling kuat setengah jam, desak 2 jam, kita pun pengsan, jantung pun sama. Kemudian penyerapan di dalam usus pun berkurangan, boleh menyebabkan penyakit seperti penyakit saluran pencernaan dan juga diabetik. Di Malaysia diabetik 4 juta tuan-tuan. Pengidap diabetik di Malaysia sangat tinggi. Dan kalau kita stres, memang penyakit diabetik di luar kawalan, tak boleh kawal, maka ubah apa pun tak jadi. Punca stres. Saya jumpa driver taksi di Kuala Lumpur. Biasa naik taksi tuan-tuan biasa naik taksi di Kuala Lumpur, sebab kita orang Penang ni kalau balik naik kapal terbang, naik taksi di Kuala Lumpur. Bang dia cakap, kerja bawa taksi ni penat, balik rumah tak ada selera, dah habis tidur hanya dapat. Terganggu rumah tangga kita tuan-tuan, masalah ni ya. Kita stres. Sakit lutut. Kalau kita stres akan menyebabkan kita boleh mengalami masalah sakit lutut. Kulit berjerawat. Orang kata kalau jerawat ni waktu nak darah orang bujang boleh jerawat. Tapi jangan lupa dah nikah pun jerawat juga sebab dia stres. Kena gastrik. Yang bulan puasa dah nak main ni. Dalam keadaan puasa tuan-tuan, dalam keadaan puasa sepatutnya denyut jantung kita lebih perlahan, penghadaman kita boleh berehat. Tapi dalam keadaan stres dia tak boleh berehat dah, sebab dirangsang oleh adrenalin, pengeluar asid yang banyak. Usus kita boleh mengalami penyakit, boleh luka oleh kerana tekanan daripada stres tadi. Kemudian bahagian organ yang mengeluarkan insulin ini akan mengeluarkan insulin sehingga kawalan diabetik tidak dapat dibuat kalau kita stres. Dan yang terakhir, mudah dijangkiti oleh penyakit. Kesan daripada stres. Tuan-tuan boleh faham boleh ikut boleh ikut. Okey. Tanda-tanda stres saya sebut Mungkin kita tak stres, tak apa, balik kita renungkan. Selalu sakit kepala. Sat-sat sakit kepala, sat-sat sakit kepala. Tanda stres. Tangan terketak-ketak. Tapi kalau dah tua terketak tu mungkin Parkinson lah. Tapi kalau muda tangan selalu goyang terketak-ketak, mungkin juga kena ada stres. Sakit kepala, tengkuk. Okey, kadang-kadang rasa nak pitam, tanda stres. Jadi 40 ni banyak tuan-tuan Telinga berbunyi, selalu berpeluh, mulut kering, kemudian mudah jangkitan kuman, kulit gatal, kadang-kadang kita allergic, kita pun tak pasti kenapa, dan perut kita selalu rasa pedih. Tapi perut pedih tuan-tuan kena ingat kalau kita rasa senang hati, kadang-kadang bukan gastrik, jantung pun ada. Serangan jantung kadang-kadang pun dia bermula daripada serangan perut. Kalau sakit, rasa heartburn ini, kalau rasa senak perut, sama ada kita kena gastrik
atau kita kena stres, atau kita kena serangan jantung. Jangan ambil ringan tuan-tuan. Kalau kita sakit ulu hati, sebaiknya datang hospital dengan segera. Ya. Yang ke-13, karena susah nak buang air, ya? Sakit dada. Sakit dada, kerap buang air kencing dan tidak ada nafsu. Ya. Yang ke-17, kita cemas, cepat marah, kadang-kadang tertekan dan kurang selera makan. Secepatnya je standar tuan-tuan ya. Nanti kita bincang dia punya punca masalah ini. Payah nak tidur malam, kadang-kadang nak belajar pun payah, selalu lupa, payah nak buat keputusan, kadang-kadang rasa nak bunuh diri, okey? Rasa kesunyian, sering rasa kecewa dalam hidup, okey? Obsesif ni makna tuan-tuan, ada orang bila masuk beli air 2 jam tak keluar. Dia rasa tak sempurna, cuci tangan rasa tak bersih, cuci tangan tak bersih, 2 jam duk menunggu dalam air, beli air tak keluar-keluar. Obsesif. Ya, kerja pun dah kurang, kadang-kadang suka cakap bohong. Ya, menyembunyikan diri, rasa penat. Inilah beberapa tanda yang ada pada kita. Kalau tanda-tanda ini ada, maknanya kita ada tanda-tanda stres dalam diri kita. Statistik saya tunjuk. Ya. Kejadian bunuh diri tertinggi berlaku dalam umur 15 hingga 44 tahun dan ada juga lingkungan 10 hingga 24 tahun. Nisbah 20 cubaan berbanding 1 kematian bunuh diri di Malaysia. Ini statistik ya. Ini laporan di dunia. Kematian akibat bunuh diri mencecah 1 juta orang setiap tahun. Okey, maknanya 16 dari 1,000 penduduk, seorang dalam 40 saat. Banyak orang membunuh diri kerana masalah stres ini. Dan di Malaysia purata 60 kejadian bunuh diri setiap bulan yang dilaporkan. 60 orang membunuh diri setiap bulan dilaporkan kerana masalah stres. Ya, ini penting. Sebab tu kena kesan punca kita stres. Apa punca tuan-tuan? Beban hutang. Anak-anak kita yang muda ni, yang baru lepas sekolah, di universiti dia dah berhutang dah. Pinjaman. Ya. Bila dia keluar kerja, gaji tak sampai 2,000. Betul tuan-tuan? Itu fakta kehidupan kita. Nak nikah pula, calon isteri minta 15,000 hantaran. Nak kenuri pula 20,000. Di jumlah-jumlah 35,000, mana nak ambil? Pinjam personal loan. Bila kahwin, tak boleh bayar hutang, stres. Banyak laporan yang kita baca dalam akhbar. Kalau ditengok statistik Jabatan Agama, punca perceraian yang paling tinggi adalah kerana masalah hutang. Waktu bercinta, semua seronok lah. I love you, I love you, I love you. Dah nikah, hari-hari nak bayar hutang, gaduh. Berkelahi tuan-tuan, punca beban hutang, tak habis fikir, bunuh diri. Ni yang kita bimbang anak-anak kita. Fakta sekarang ni, kalau tuan-tuan dan perempuan, kalau nak cari menantu, janganlah minta banyak-banyak. Anak aku kalau tak ada 15,000, tak boleh dekat. Habis kita. Nanti dibawa lagi, nikah kasiap. Fakta tuan-tuan ya, 15,000 sekarang ni mas kahwin paling murah. Kenuri kat Dewan, satu kepala paling murah RM20. 1,000 tetamu, RM20,000. Macam mana nak selesai masalah ni? Kita sama-sama fikirlah dalam masyarakat. Sebab itu fakta. Saya alhamdulillah nikah anak saya sekali buat dua. Jimat sikit. Nak jimat. Kali nikah 2 orang, sekali nikah 2 orang, selesai 4 orang. Anak ramai tuan-tuan. Penting pun beban hutang, punca krisis rumah tangga. Nanti kita sebut satu-satu ciri-ciri yang disebut oleh Rasulullah, ciri-ciri yang disebut oleh Imam Al-Ghazali tentang pasangan kita, kecewa bercinta. Ini masalah utama kajian yang dibuat, kenapa membunuh diri di Malaysia. Okey, tekanan penyakit.
Tekanan sosial ya. Macam mana menguruskan stres? Pertama, masalah peribadi. Penting. Kalau doktor kata encik ni confirm kanser, memang stres lah. Kalau saya kena macam tu pun saya stres. Tak boleh buat apa, tuan-tuan. Itu perlu kaunseling, penting. Kena menjakit. Okey. Kadang-kadang kehilangan pasangan hidup, dia pun stres juga. Okey, konflik. Ini yang penting lah, masalah sosial tuan-tuan. Ini penting ya. Kerana tak ada duit, tak happy tempat kerja. Dia masalah yang utama selalu 3 je lah. Pertama, masalah di rumah. Yang kedua, masalah di pejabat. Yang ketiga, antara rumah dan pejabat. Saya ubah sikit tajuk dia. Yang penting masalah di rumah apa dia tuan-tuan? Hubungan antara suami isteri. Kadang-kadang isteri dah masak sedap-sedap, taruh lauk atas meja, abang makan. Apa lawak dia masak? Masin. Dah gaduh. Dah berkelahi. Kadang-kadang isteri termasak lembik nasi sikit, gaduh. Apa lawak ni bertahun-tahun masak, tak pandai-pandai lagi masak, gaduh. Mudah je tuan-tuan nak gaduh ni, rumah tangga mudah. Sebab tu Nabi pesan, kalau kita makan, jangan komplain. Nanti banyak yang sakit hati. Kalau rasa dah tak larat nak makan, berhenti. Isteri tanya, kenapa berhenti bang? Abang dah kenyang kat ofis, dia dah makan. Padahal apa tu? Hati marah tu. Nak ngelakkan daripada berkelahi. Penting ya. Sebab tu Nabi sebut, kalau makan jangan komplain. Kalau kita komplain, nanti banyak pihak yang sakit hati. Ini kita tak amal ya. Yang kedua, Nabi kata, kalau kita dengan isteri nak bertengkar, masuk dalam bilik, tunggu anak tak ada. Saya cakap pandai, tapi saya tak boleh buat. Balik saja kena serang, apa nak buat tuan-tuan? Balik aja kerja dah kena serang. Ini ongek, pandang kita serang. Kita pun diam. Abang pekak ke bang? Diam. Pekak bang? Diam. Awak pekak ke? Ya saya pekak. Awak yang bakal saya pekak. Gaduh, kelahi tuan-tuan, kelahi. Anak dengar. Seorang master sudah lama kerja, berpuluh tahun. Setelah mengadu, anak dia cakap, mak bapak ni bila nak berhenti berkelahi ni? Anak kecil pun dah tegur mak bapak. Nabi sebut kalau nak berkelahi dalam bilik. Saya pun tak boleh amal. Tuan-tuan kalau boleh amal, hebat. Memang keluarga misali tuan-tuan ya. Tak boleh amal. Kadang-kadang kita nak amal, partner kita pergi provoke kita, tak boleh amal. Nabi dah bagi solution dah, kita tak dengar. Nabi sebut kalau suami marah, isteri diam. Isteri marah, suami diam. Tak boleh diam, gaduh, kelahi. Siang malam berkelahi, kalau disiasat balik apa punca tuan-tuan, entah, tak tahu apa punca. Tapi berkelahi hari-hari. Padahal I love you tu. Belum dapat, memanglah kena dapat tuan-tuan, itu masalah kita. Hari-hari berkelahi, punca tak tahu. Rumah tangga, stres. Memang stres. Kalau tak selesaikan benda ni, kita akan menderita seumur hidup. Sebab Nabi sebut, kalau suami marah, isteri diam. Isteri marah, suami diam. Tak boleh diam, start kereta, cabut. Mana bang? Penat dengar awak punya cakap, cabut. Pergi minum kopi kedai mama. Okey, selamat. Daripada nanti dia provoke kita marah, lama berkelahi pukul, habis. Ini masalah rumah tangga ni besar tuan-tuan, susah. Ini kita boleh cakap, tapi kita susah nak amal. Masalah rumah tangga ni, masalah rumah tangga, masalah kita pelik. Anak-anak yang terbesar dengan suasana yang kecoh, dia akan jadi manusia yang tidak sempurna dari segi pemikiran dia, emosi dia terganggu. Masalah rumah tangga. Orang pencen pun masalah juga. Sebab tu saya cakap dengan isteri saya, abang akan kerja selagi orang nak pakai. Tak larat nak ada rumah dia. Kita dah tua tuan-tuan, sensitif. Cakap sikit tersinggung, marah. Orang tua ni sensitif. Sebab tu kawan saya yang dah pencen kerja balik. Kenapa? Tak tahan duduk rumah. Ni masalah orang pencen. Jadi maknanya masalah rumah tangga tuan-tuan tak pernah selesai. Pandai-pandai kita ya menangani masalah ini penting.
Orang muda pula masalahnya duit tak cukup. Dapat telefon daripada kampung, kira mak duit 400. Mak awak je mak aku. Dah bergaduh. Mak awak yang nak duit mak aku mana? Dah bergaduh. Masalah rumah tangga tuan-tuan, stres. Cari penyelesaian, ini penting. Tanda kita dah tahu puncanya duit. Sebab tu kita dalam kehidupan ini jangan memaksa diri membeli sesuatu yang kita tak mampu. Ya, untuk mengelakkan masalah itu. Kemudian tempat kerja tak happy, gaduh dengan bos. Okey, gaduh dengan bos, masalah. Sepengalaman saya tuan-tuan, saya masuk kerja 95, berboskan seseorang. Okey, saya alhamdulillah tak berkelahi dengan dia lah. Jalan cantik, naik pangkat, pindah hospital lain. Tak lama dia mai pindah situ pula jadi bos saya pula. Sudah, dia lagi jadi bos. Sekarang ni anak saya kerja bawah dia pula. Dia lagi. Sebab tu kehidupan tuan-tuan kena ingat ya. Jangan kita berkelahi dengan bos, bahaya. Dunia ni kecil. Ini penting. Sebab tu kita kena kawal perasaan. Ya. Kena kawal perasaan. Kemudian dengan rakan sekerja, kena ada hubungan yang baik. Itu penting ya. Pengurusan stres ni, bagi saya, bagi kita yang di masjid ni senanglah. Solat, zikir, membaca Al-Quran ni yang Nabi ajar. Saya tak akan sentuh banyak benda ni sebab kita semua dah faham. Okey, ini saya nak sentuh sikit. Source of income, sumber pendapatan penting. Kadang-kadang kita tak perasan sumber pendapatan kita tidak halal. Kita ponteng kerja main, buat kerja tak betul. Ni masalah. Bila ini masuk menjadi makanan, masalah kita akan timbul besar. Sebab ini akan membesarkan anak-anak kita dan mereka nanti akan menjadi orang yang mungkin menyusahkan kita. Okey, dakwah Islam believe in qada dan qadar ya. Ini yang hadis Nabi sebut, choose the right partner. Saya tulis tu, pilihlah pasangan yang betul. Tapi kita yang dah terlajak ni macam mana nak buat tuan-tuan? Tambah lagi satu ke? Saya selalu cakap dengan kawan saya, beli rumah 2 boleh, jangan beli 2 orang rumah, masalah. Rumah 3 boleh, jangan beli 3 orang rumah, masalah. Rumah tak apa, jangan beli orang rumahnya. Okey, choose the right partner. Kata Rasulullah, wanita itu dikahwini kerana kecantikan, harta, keturunan dan agama, maka pilihlah agama. Ini juga berlaku bagi laki-laki, bukan perempuan saja. Perempuan juga ada hak untuk memilih suami yang beragama. Bukan setakat parah rupa, syaruhan, cantik, handsome, harta banyak, keturunan baik, agama tak ada, tak payah. Ini Nabi sebut. Kalau kita nak ikut, ikut. Tak nak ikut, terserah. Kalau kita tak ikut. Ini Imam Al-Ghazali sebut. Saya dalam tazkirah dengan staf saya selalu sebut. Pertama kata Imam Al-Ghazali, wanita yang patut dijauhi, bagi saya tambah, laki-laki yang patut dijauhi, bersifat ananah, banyak mengeluh, suka kritik. Duduk rumah mengeluh, boring. Pergi shopping mengeluh, penat. Dalam kereta, bila lah sampai, kita dengar pun pening kepala. Apa mengeluh terus? Semua tak kena. Beli makanan tak sedap, masin. Apa lawak beli makan macam ni? Imam Ghazali kata, kalau ada sifat macam tu, jauhkanlah. Okey. Yang kedua, mananah, mengukir jasa pada suami atau mengukir jasa pada isteri, samalah. Nanti kaum ibu kata saya tak adil pula. Mananah, bukan menanah, mananah. Ustaz Mogil lebih faham. Mananah bukan menanah. Mengukir jasa pada suami atau isteri. Alah, ayu dulu I pungut tepi jalan tau. Kalau tak pungut dulu you jadi sampah, ungkit, gaduh. Gaduh. I orang kaya, orang miskin, I kasihan kat you, I angkat jadi isteri I, ungkit, gaduh, sakit hati isteri. Kalau isteri pula memungut suami, ungkit. You dah datang kerja, duduk rumah ni tau, I semua belanja, gaduh. Sebab tu Imam Ghazali kata, mananah, jauhkan. Yang ketiga, hananah, sayang pada laki-laki lain atau perempuan lain.
barakah, habis banyak masa bersolek, berjam-jam bersolek. Macam-macam produk yang putih lah, itulah, inilah. Solek saja sebulan 3,000, rabak duit suami tuan-tuan. Ni Imam Ghazali kata, wanita yang habis banyak masa untuk bersolek tak payah pilih jadi calon. Yang bujang-bujang ni masih applicable ya. Yang dah macam kita ni dah tak applicable tuan-tuan ya. Yang kelima, haddakah, pantang tengok barang, paksa suami beli, mampu tak mampu beli. Nampak Pakistan mai, angkat kapet 4 lai, hutang. Sekarang ni semua boleh sampai ke rumah. Ada yang pandai online pula, habis dah. Semua pesan online, mai semua ke rumah. Okey. Yang keenam, sedekah, banyak cakap, cerewet. Aduh, pening kepala. Cakap tak berhenti-berhenti. Sejak balik sampai tidur, cakap terus. Bila nak rehat dah, telinga. Anak-anak kita kalau kita bebel, dia tak dengar cakap dah. Ni, banyak cakap, cerewet. Muktailah, mudah minta cerai. Sikit-sikit, you ceraikan I. Sudah. Tak tahu punca. Imam Ghazali kata tak payah. Yang ke-8, mubariah, bangga diri. Kita cepat je tuan-tuan. Faksik dan tak makan nasihat, dan suka membantah melawan suami. Ini sifat yang Imam Al-Ghazali sebut. Bagi yang masih teruna, anak dara, perhatikanlah sifat ini. Mudah-mudahan kita selamat rumah tangga. Rasulullah mengajarkan pendidikan anak ini. Saya sentuh sedikit. Sebab anak-anak ni tuan-tuan, kalau tak menjadi prinsip saya, kalau anak-anak saya tak menjadi, dia akan menyusahkan saya sampai bila-bila. Penting. Anak-anak kita ada harta kita yang bakal mendoakan kita, aset kita apabila kita meninggal. Selama kita hidup, kalau anak-anak kita tidak menjadi orang, dia akan susahkan kita. Banyak anak-anak sekarang ni balik rumah ayah mak ibu dia, dia tak ada kerja, kita kena tanggung dia. Dia kahwin dapat anak, kita tanggung cucu. Masalah tuan-tuan ya. Dia kerja, dia bagi anak kat kita, cucu kita jaga. Sebab tu pendidikan anak-anak kena ambil serius. Sebab ini aset kita. Anak-anak adalah aset. Suami isteri boleh bertukar ganti, tak ada hubungan darah. Anak-anak tak boleh tukar, itu darah kita. DNA masuk dalam badan dia. Hatta kata Rasulullah, kalau bayi itu menyusu pada seorang wanita, kenyang 5 kali, otomatik jadi anak dia. Betul Ustaz? Ibu susu. Jangan main soal anak ya. Kita ambil beri perhatian pada pendidikan anak-anak ni yang masih muda, yang anak-anak masih kecil-kecil, tolong ambil perhatian. Pendidikan anak penting, jangan ambil ringan. Rasulullah sebut, umur anak 0 hingga 6 tahun, manjakan dia. Dia nak main. Tak payahlah suruh kira 1 kali 100, 200 kali 300, pening budak-budak tu. Tak payah tuan-tuan. 0 sampai 6 tahun dia nak main, biar dia main. Nanti kalau dia tak cukup main, dah besar besok, itu yang dia pergi main tempat kanak-kanak tu. Orang tua main boyan, main nenjuk-nenjuk sebab tak puas main waktu kecil. Habis rosak alat permainan di taman. Sebab orang tua main, kecil-kecil tu tak puas nak main. Kena bagi dia main 0 sampai 6 tahun. Negara barat ikut tuan-tuan. Saya baru dapat maklumat negara Finland. Ini dia ikut ni. Masuk sekolah 7 tahun. Sampai 14, anak-anak dia tak ada macam kita, dibebani dengan macam-macam kerja sekolah. Di Finland relax anak-anak dia, tapi pandai semua manjakan dia. 7 hingga 14 tahun, disiplin dan tanggungjawab. Ini Nabi sebut, inilah waktu kita untuk mendidik anak kita dengan disiplin. Rasulullah sebut, suruhlah anak-anak, ajar anak kamu solat umur 7 tahun, rotan kalau tak solat umur 10 tahun. Ini disiplin. 7 sampai 14, disiplin. Maghrib pastikan anak kita balik ke rumah. Jangan masih biarkan anak-anak kita main tengah jalan, main bola tengah padang. Habis kita tuan-tuan, anak-anak ya. Kemudian umur anak-anak 15 hingga 21, berkawan dengan dia. Cara kita melayani anak umur 15 sampai 21, anggap dia sebagai kawan, supaya dia boleh mengadu setiap masalah daripada kita. Kalau tidak, dia akan cari teman sebaya untuk mengadu masalah. Kalau teman sebaya yang baik, tak apa. Kalau tidak, anak-anak kita akan dirosak oleh teman sebaya. Sebab tu Rasulullah pesan,
anak-anak 15 hingga 21 tahun, berkawanlah dengan dia supaya semua masalah dia ngadu pada kita, sebab dia sudah mulai remaja. Dan 21 ke atas kita anggap dia sebagai sudah dewasa, bagi dia kepercayaan. Jangan kita layan sebagai kanak-kanak kecil, sebab dia dah berumur 21 dan dia sudah dewasa. Ini pesan Nabi pada kita, kalau kita ingin anak-anak kita menjadi orang yang sempurna. Yang selalu kita nak kena ingat adalah bagaimana kita menangani kehidupan kita di luar rumah dan di luar pejabat. Mudah saja tuan-tuan, kena banyak bersabar dan kena banyak bersyukur kepada Allah SWT. Itu mudah saja. Okey. Kalau kita pergi kerja pukul 8, jalan dah memang jam, keluarlah awal 7.30. Mudah saja nak menangani masalah ini. Kita tahu jalan jam pukul 8, kita keluar pukul 8. Hari-hari kita stres. Mudah saja nak menangani masalah. Kemudian be grateful, kita bersyukur dengan apa yang Allah bagi pada kita. Selanjutnya tuan-tuan, yang penting dalam kehidupan kita adalah menerima realiti kehidupan. Apa yang Allah bagi itu yang terbaik. Kalau kita nak lebih baik, kena usaha. Penting bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kita bersyukur dengan apa yang Allah bagi, Allah akan tambah nikmat. Kalau tak syukur, tunggulah azab yang pedih. Ini Allah sebut dalam Al-Quran, ya. Penting kita bersyukur dengan apa yang kita ada, barulah kita rasa ada ketenteraman dalam jiwa kita. Nabi sebut dalam hidup jangan selalu tengok ke atas. Kalau kita selalu tengok ke atas, perasaan tidak puas hati itu akan senantiasa wujud. Tengoklah di bawah, baru kita rasa syukur. Kita ada kerja, tengok orang yang tak ada kerja, baru kita rasa syukur. Walaupun gaji kita kecil, tapi kita ada pekerjaan, dapat gaji yang tetap setiap bulan, itu syukur. Penting tuan-tuan, ya, perasaan syukur itu. Kita naik kereta, lihat orang naik motosikal, tapi jangan lihat motosikal besar je, kalah kita. Lihatlah motosikal kapcai itu, baru ada rasa syukur dalam diri kita. Itu penting. Kita ada motor, tengok orang naik basikal. Di Malaysia sekarang ni basikal mahal tuan-tuan, sebab kegilaan orang kaya yang baru, dia pakai basikal mewah. Jangan terkejut kalau harga basikal sekarang ini 30,000. Saya terkejut. Saya tengok harga basikal 30,000. Wah, sebiji kereta Proton. Basikal. Sekarang ni kegilaan baru orang-orang kaya, dia hiking, naik basikal. Yang saya masukkan basikal biasa tu. Kita ada motor, bersyukur dia ada basikal. Kalau kita naik basikal, bersyukur kita tak jalan kaki. Kita jalan kaki, bersyukur kita tak naik kerusi roda. Penting. Sebab tu Nabi selalu sebut, kehidupan ini jangan senantiasa melihat ke atas, kena lihat ke bawah juga, barulah kita ada perasaan syukur. Dan yang penting satu dalam hidup, creative thinking. Kita kena berusaha bagaimana untuk mengatasi masalah kehidupan kita. Kalau kita tidak cukup dari segi ekonomi, kena usahalah. Dulu heboh soal kerja dua, melakukan 3 pekerjaan. Inilah yang dimaksud dengan creative thinking ini tuan-tuan, ya. Saya percaya bahawa kalau kita nak berjaya dalam hidup, ini pengalaman saya secara peribadi, kita kena terus belajar. Itu penting. Baru ada peningkatan dalam kerjaya, dalam kehidupan kita. Dengan staf saya selalu sebut, kalau nak berjaya dalam hidup, kena ada peningkatan. Kalau diploma, kena ambil degree, master PhD. Kena cara kita membina diri kita. Saya dapat PhD tuan-tuan tahun lepas, di usia 59. Saya mula membuat tesis di usia 55. Saya mengambil prinsip bahawa orang cakap life begin at 40. Saya kata life begin at 53.
Kenapa tuan-tuan? Rasulullah menjadi Nabi dan Rasul umur 40, tapi dia berhijrah di umur 53 tahun. Kalau kita terlepas 40, masih ada 53 nak kejar. Rasulullah menjadi pemimpin Madinah umur 53, pergi perang umur 53. Kita sanggup pergi perang tuan-tuan? Tak sanggup. Kita umur 53 dah fikir 2 tahun ni dah pencen lah. Rasulullah mulai berhijrah umur 53, menyertai perang umur 53. Terus sebab saya cakap life begin at 53. Saya buat PhD umur 55, selesai umur 59. Alhamdulillah. Tu yang dapat title DR tu di usia lanjut. Dan masuk Sahabat bukan kerana excellent, kerana mahasiswa paling tua masuk. Ini motivasi saya cakap untuk anak-anak saya, untuk staf saya, untuk teman-teman saya. Sebab tu Rasulullah SAW menuntut ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Ini motivasi kita. Kalau tidak, kita tidak mendapat meningkatkan kerjaya hidup, dan kita tidak boleh merubah keadaan keluarga kita, kecuali kalau kita berusaha, ada komitmen, dan yang paling penting ilmu. Sayyidina Ali sebut apa tentang ilmu? Sayyidina Ali sebut, kalau kamu banyak harta, kamu akan menjadi hamba pada harta kerana menjaga dia. Tapi kalau kamu ada ilmu, ilmu akan menjaga kamu. Dimanapun orang pergi, yang ada ilmu orang pakai. Tak ada masalah untuk hidup tuan-tuan. Ini penting. Ini untuk motivasi kepada yang muda, adik-adik, anak-anak yang muda, itu motivasi dia. Kalau kita ingin hidup berubah, mengurangkan stres dalam kehidupan rumah tangga, pastikan kita terus belajar. Penting. Di Malaysia, universiti banyak. Open university senantiasa open. Bila-bila masa boleh daftar. Kuliah hujung minggu, tak ada masalah. Penting. Ini penting ya. Creative thinking dalam hidup. Jika kita punya niat baik, Tuhan selalu beri jalan. Saya nak kongsi beberapa pengalaman saya. Pengalaman saya secara peribadi, bagaimana saya mendapatkan pertolongan di saat saya memerlukan. Ini cerita 95 tuan-tuan. Nak share sikit. Saya tak pastilah dengan income tax tu saya share, tidak, saya dah lupa. 1995, waktu saya bekerja di Johor, baru beli kereta Proton. Baru seminggu, anak waktu tu ada 6. Naik kereta, belum sempat nak belajar buka tayar. Sampai dekat Yongpeng, tayar pancit. Dah masuk waktu maghrib. Dah gelap. Kata parah ni anak kecil 6 orang. Lori berbelakang pula lap lup nyuluh kita. Lori biasalah, dia kacau, disuluh. Saya dah panik dah. Nak rompak ke apa ke? Tak beberapa lama, beberapa minit kemudian, satu kereta berhenti belakang saya, lagi saya panik. Jadi keluar seorang anak muda lelaki Melayu, tanya, bang apa hal? Saya kata tayar bocor lah. Oh no problem, nanti aku tolong. You apa hal? Angin kereta terlampau keras, dia nak kempiskan tayar dia. Lepas dia kempiskan tayar, dia tolong saya. Tu saya cakap, kita kena yakin bahawa kalau kita berbuat baik pada orang, Allah akan senantiasa berbuat baik pada kita. When you are good to people, God will be good to you. Ini selalu saya canangkan. Okay? Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk diri sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, kerugian itu untuk kamu sendiri. Ini kena faham ya, terutama adik-adik, anak-anak yang muda ni kena yakin. Kita berbuat baik, aura kebaikan itu Allah akan bagi pada kita. Kalau kita berbuat baik pada orang, mungkin orang itu tidak membalas kebaikan kita, kita sakit hati, tak apa. Apabila kita memerlukan pertolongan nanti, Allah akan hantar pertolongan. Saya dah banyak pengalaman ini tuan-tuan. Saya pergi Paris 4 tahun yang lalu. Nak share. Pergi Paris, dah lah tak tahu cakap bahasa Perancis. Orang Perancis tak mau cakap bahasa Inggeris. Dia pandai, dia tak mau. Dia dengan Inggeris ni dia anti, dia tak cakap Inggeris. Kita cakap ayam ngitik ya. Allah punya payah. Nak cari hotel, nama hotel pun
payah nak jumpa, tak jumpa. Saya dengan isteri dengan anak saya, waktu tu dah malam, nak cari hotel tak jumpa, tanya sini, tak ada siapa yang tahu. Saya kalau nak tanya, saya cari orang negro sebab dia boleh cakap Inggeris. Orang putih dia tak cakap Inggeris, dia tak mau. Sampai depan kedai, toke kedai arak, dipanggil saya, "Sir, come." Wah, dia boleh cakap Inggeris. Dia tengok saya, dia tahu saya bukan orang Eropah, tak dari mana dia pun tak tahulah. Dia tanya, "What are you looking?" Saya kata, "I'm looking for hotel." "Oh, don't worry." Dia Google komputer dia, dapat. Dia tunjuk penjual kedai arak, tunjuk jalan, baru saya dapat cari hotel yang saya cari. Hotel kecil tuan-tuan, dekat Perancis, pakai euro ya. Kalau kat sini hotel 2 bintang lah. Itu pertolongan. Sebab saya sangat yakin dengan konteks ini. Berbuat baiklah kita, sebarkanlah kebaikan ini, insya-Allah Allah akan menolong kita. Kalau tak kita yang dapat kebaikan anak-anak kita, kalau anak-anak kita tak dapat kebaikan cucu-cucu kita, ini penting. Sebab tu keyakinan pada Allah berbuat baik itu penting. Kalau kita tak nasir dalam hidup, berbuat baiklah pada manusia. Hatta kepada haiwan pun kita berbuat baik. Jangan merosak harta awam, berbuat baik. Orang Malaysia ni suka merosak harta awam. Kalau ada 10 pabrik telefon, dapat 1 bagus pun okey, syukur. Tak dapat, semua rosak, jahanam. Tali hilang lah, dicucuk je lah nombor tu, tempat duit dikopak je lah. Ni masalah kita ya. Kita berbuat baik pada manusia, insya-Allah Allah akan berbuat baik pada kita. Ini penting. Ini metro bulan lepas, kawan ni pergi rompak toke kedai gunting nyonya. Dia rompak, dia bunuh. Dia keluar metro beberapa, saya tak ingat tarikhnya, saya rasa sebulan yang lepas. Dia pergi rompak dua nyonya tu, bukannya banyak, ratus saja. Dia pergi tikam nyonya tu sampai mati. Dia keluar kedai, berlari, motor datang, kereta hantar, pum, langgar, mati. Balasan yang segera. Sebab tadi dia sebut, tadi Allah sebut, kalau kamu buat jahat kejahatan, inilah yang kita kena yakin, inilah yang nak kita tanam kepada anak-anak kita, supaya kita faham bahawa kalau Allah berkehendak yang jahat, segera balasan. Ini tuan-tuan, parking tempat saya. Tadi saya tunjuk dengan staf saya. Saya tinggal di kondo. AJK dah bengang sangat, orang parking juga tempat tu. Apa dia tulis? Sahaja aku parking di sini dengan niat untuk menyusahkan penduduk. Kerana aku tahu ini adalah laluan utama. Mesej tuan-tuan, pelik kan? Habis nak dilarang diparking juga kat situ, ditaruhlah banting banner ni. Jadi maknanya kalau orang sanggup parking gitu juga, memanglah. Dia geram sangat je ke, taruh elam macam ni. Sekarang ni aman, tak ada siapa nak parking situ lah. Jadi maknanya jangan kita mementingkan diri sendiri. Sekarang ni masalah jiran tetangga. Saya nak sebut ya, masalah jiran tetangga, kadang-kadang saya pun mengalami. Kita satu rumah banyak kereta, rumah kecil-kecil, rumah teres, tempat parking satu, kereta 4. Itulah yang jenis parking suka-suka tu, bergaduh, berkelahi dengan jiran tetangga kerana parking kereta, bersepah-sepah, blok jalan orang nak masuk, blok jiran nak keluar, akhirnya terjadi pergaduhan kerana mementingkan diri sendiri. Ini yang jadi stres, bergaduh. Padahal Nabi mengajarkan jiran itu adalah saudara kita yang paling dekat. Tapi sekarang ni tak berlaku tuan-tuan. Pening kepala. Saya pun kena banyak kali. Nak keluar, orang parking depan rumah. Kena ketuk pintu minta keluar, nak undur. Sekali boleh lah, 2 kali, 3 kali, 4 kali, pening kepala kita. Sebab tu kalau kita tak nak berkelahi dengan jiran, jagalah. Jangan mementingkan diri sendiri. Dan masalah parking di Malaysia ni masalah yang serius. Kadang-kadang terjadi perkelahian, berbunuh pun ada. Kemudian kalau kita nak sihat tuan-tuan, yang penting pastikan tidur cukup. Jangan ambil ringan soal tidur. Dalam industri penerbangan, pilot memang dipaksa cuti supaya tidur.
Sebab kalau kita tak cukup tidur, kita tak boleh fokus, kita boleh melakukan kesilapan, terutama di hospital. Kalau doktor tak cukup tidur, bahaya tuan-tuan. Di operation kerana dia tak steady, lain pula yang dipotongnya. Kapal terbang punya industri, semua pilot diminta tidur secukupnya, dipaksa suruh tidur. You pergi balik, tidur. Kalau nak sihat, pastikan tidur. Kalau kita di Malaysia ni, kalau dah tak ada kerja, balik surau, rehat sekejap, pukul 10 tidurlah, pukul 4 bangun, apa masalah? Ini yang tengok bola 2 pagi, 3 pagi, yang menang orang lain, yang dapat kaya orang lain. Sekali-sekala tak apa. Hari-hari tengok bola. Nah, sekarang ni kegemaran pula tengok video Korea. Ini perempuan punya kerja. Pukul 2 pagi Korea. Besok nak main kerja lepas setengah, menguap. Macam mana nak kerja? Sleep well, tidur. Yang kedua, exercise tuan-tuan penting. Kalau tuan-tuan yang sembahyang tahajud malam-malam, insya-Allah boleh selesai lah, tak ada masalah, selesai. Kalau tidak, jalan kaki lah kita. Sebab badan kita ni perlu exercise, penting. Yang ketiga, choose your food. Malaysia ni banyak mati kerana makan. Tuan-tuan tahu berapa banyak tan yang kita habiskan satu hari? Membazir 5 tan. Yang boleh menyuap mulut 1,5 juta manusia di Afrika. Kita bazir setiap hari di Malaysia 5 tan. Boleh suap mulut 1,5 juta manusia yang kebeluran di Afrika. Membazir tak membazirnya kita. Choose your food penting. Saya sebut je amal Rasulullah, saya pun tak boleh ikut. Rasulullah kata, makanlah kamu ketika kamu lapar, berhenti sebelum kenyang. Kita cenderung baru berhenti. Tak berhenti juga. Dengan cuci mulutnya, dengan apa agak belakang lagi tambah, tak habis juga. Choose your food. Penting makanan. Pagi-pagi minum teh tarik, saya pun sama juga tuan-tuan. Tapi saya minum teh tarik, saya makan ubat anti kolesterol tu. Saya makan. Saya nak balance balik. Kalau tuan-tuan minum teh tarik, tak makan ubat anti kolesterol, bahaya tuan-tuan. Tersumbat jantung. Pesakit yang paling muda yang dibedah jantung oleh KPJ Penang berumur 27 tahun. Badan kurus, bukan macam saya kira berisi juga, kurus. Badan sangat kurus, 27 tahun. Kita tanya kenapa, dia pun tak tahu kenapa. Heart attack. Datang hospital, serangan jantung, langsung operation. Tapi alhamdulillah selamatlah. 27 tahun. Faktornya makanan. Dia suka makan kari, makan berminyak, terutama nasi kandak Penang ni banyak minyak tu. Hati-hati. Choose your food. Penting. Kalau kita tak boleh mengawal makanan kita, kalau anda dah disahkan penyakit darah tinggi, kencing manis, mana-mana insurans pun tak nak akan jual kad kat kita, tak ada. Kalau nak beli insurans kad tuan-tuan, medical card beli sebelum ada penyakit kencing manis, sebelum ada penyakit darah tinggi, sebelum ada penyakit jantung. Kalau dah ada, insurans tak mau jual kad dengan kita. Itu penting ya. Choose your food. Urus stres kita. Stres ni kita boleh urus kalau kita tahu. Pertama saya sebut simptom, tanda dia. Yang kedua punca dia. Yang ketiga cari penyelesaian. Penting. Dan yang paling besar yang saya sebut tadi, masalah utama kita adalah kerana hutang, beban hutang. Hidup kita hari ini memang penuh dengan hutang. Itu yang menyebabkan kita stres. Tengok yang surat daripada bank dah stres. Surat pada mak kat kampung dah stres. Hutang ni tak bayar, stres. Pengurusan keuangan penting. Sebab tu mengawal diri penting tuan-tuan ya. Pengawalan keuangan penting untuk mengurus stres. Utama tadi saya sebut kes bunuh diri kerana masalah beban hutang. Itu pentinglah kita kena jaga. Ya. Bagi kita yang dah pencen, yang dah senior ni tak ada masalah. Anak-anak kita ni pakai kereta besar-besar, sebulan bayar 2,000, gaji 3,000, habislah kita. Isteri pun nak beli kereta juga. Beli kereta bayarlah 700, isteri gaji 2,000. Hantar dekat tadika 1,000. Nak ambil pekerja asing lagi mahal. Itu ya stres tu.
Tak boleh buat apa. Uruslah keuangan dengan baik dan allocate time to pray. Maknanya kita sebagai orang Islam, sebagai hamba Allah, pastikan sediakan masa yang cukup untuk menghadap Tuhan ni. Kena ada komitmen. Bukan setakat yang tua macam saya je, tuan-tuan, yang muda pun sama. Sebab Nabi sebut mati boleh datang bila-bila. Syarat tua belum, syarat mati bukan mesti tua, dan syarat mati bukan kerana sakit. Orang muda boleh mati lebih awal daripada orang tua. Ada orang boleh hidup 91 tahun sihat. Yang muda 20 tahun aksiden habis. Mati syaratnya bukan tua, bukan sakit. Sebab dia boleh datang. Sebab itu allocate time to pray. Sediakan masa untuk beribadah. Kena bagi masa. Bukan setakat orang tua macam saya, yang muda-muda pun sama. Sebab kita tak tahu bila Tuhan ambil kita. Ini penting ya. Ini pengurusan stres yang paling utama ni. Sediakan masa untuk beribadah. Penting. Maksud saya tu ibadah khusus. Ya, kerja ibadah juga. Tapi ini ibadah. Kita kena sediakan masa yang cukupnya. Penting. Pengurusan stres. Sabar ya. Saya sebut surah Asy-Syura. Dalam pada itu ingatlah orang yang bersabar dan memaafkan kesalahan orang lain. Sesungguhnya yang demikian itu adalah perkara yang perlu diambil berat melakukannya. Sabar ya. Kesimpulan pada malam tuan-tuan, life is a journey with full of challenges and tribulation. Kehidupan ini adalah perjalanan yang penuh dengan dugaan. Itu penting kita kena faham. Untuk menangani stres ini, kehidupan adalah perjalanan yang penuh dengan cubaan. Allah gambarkan kehidupan manusia, bagaimana anak-anak kecil yang belum berjalan, dia belajar berjalan daripada merangkak, berjalan pelan-pelan, jatuh bangun. Itulah kehidupan kita yang Allah gambarkan, supaya kita faham bahawa kehidupan kita ini adalah perjalanan yang penuh dengan cubaan. Kalau kita boleh memahami kaedah ini, kita boleh menangani stres. Kesimpulan pada malam ini, ceramah ringkas saya, pertama, stres yang bahaya adalah stres yang berterusan. Okey? Yang kedua, kita kena mengenal pasti tanda-tanda stres. Saya ringkaskan saja apa tanda dia. Selalu sakit kepala, perubahan emosi, rasa tak sedap, sakit ulu hati, kadang-kadang kulit kena alergik, kita rasa lemah badan, tak ada semangat nak kerja. Itu tanda-tanda stres yang perlu kita tangani segera. Macam mana nak menangani? Carilah punca kita stres tu apa. Kalau stres di rumah tangga, kena carilah penyelesaian di rumah tangga. Saya sebut rumah tangga punca stres yang utama antara suami dengan isteri. Tadi saya dah sebut kriteria isteri, kriteria suami. Itu penting. Satu lagi stres rumah tangga adalah soal anak-anak. Anak-anak yang tidak terdidik, yang tidak boleh berdikari, yang tidak boleh punya kerjaya yang baik, dia akan menyusahkan kita sampai bila-bila. Anak saya doktor, kerja dekat klinik. Dia sebut makcik selalu datang. Kenapa makcik? Stres jaga cucu. Minta ubat doktor, saya stres jaga cucu. Nak bagi ubat apa tuan-tuan? Tak ada ubat. Takkan nak bagi ubat tidur? Tak ada. Puncanya jaga cucu. Panggil anak balik. Serah balik anak pada mak dia. Habis cerita. Jangan lagi tuan minta ubat dengan doktor untuk ngilangkan stres. Tak ada ubat tuan-tuan. Punca dia jaga cucu. Penyelesaiannya bagi pada cucu, pada mak ayah dia. Ni anak engkau pergi ambil. Kena ada ketegasan dalam hidup. Jangan anak kita cakap, kita dah sekolahkan awak dah kerja bagus, anak awak jaga sendiri jangan susahkan mak. Kena ada ketegasan. Kalau tidak, kita stres. Tak ada ubat menghilangkan stres, tak ada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan datang ke PJ, apa saya bagi? Ubat tidur aja. Ubat penenang itu aja, tak ada. Punca dia kena cari, baru boleh merawat. Kalau rumah tinggal kita bergolak, kena siasat. Duduk suami isteri, kita ini siang malam bergaduh ni.
kena cari penyelesaian. Kalau tak ada, pisahlah kita. Kenalah ada keberanian macam tu kan. Daripada nanti bila berkelahi siang malam, silat-silat bulan, masuk syaitan, bunuh. Habis kita tuan-tuan. Cakap, kalau dah tak ada persefahaman, elok kita pisah dengan baik-baik. Duduk bersama, cari penyelesaian. Kalau dah tahu isteri kita cerewet dengan bebel, kita diam aje lah. Kau tak tahu. Awak pekak ke? Ya pekak. Dah habis cerita. Berapa lama nak bebel? Tak lama tuan-tuan. Tapi jangan terkejut, ada juga suami yang kaki bebel. Malulah kalau jadi suami kaki bebel. Malu. Kalau perempuan bebel tu normal tuan-tuan. Cari punca. Masalah kita apa? Kalau stres di tempat kerja, cari punca. Kalau tak tahan, berhenti, cari kerja lain. Untuk apa kita menyaksa diri kita? Saya formula saya mudah saja. Yang penting kenal pasti stres. Saya dah sebut tadi 40. Kita ambil yang ringkas-ringkas saja. Kalau kita ada tanda-tanda itu, tanda mana kita stres. Cari punca dan cari penyelesaian. Sebab kehidupan ini sepatutnya indah kalau kita pandai menikmati. Tuhan beri kehidupan yang indah. Kenapa kita harus stres? Kalau kita rasa kerja itu menyiksa kita, berhenti, cari kerja lain. Itu mudah itu Jadi kesimpulan, pengurusan stres ini penting. Dengan syarat tuan-tuan ada ilmu. Datang jumpa saya minta ubat stres, saya tak ada ubat. Tuan-tuanlah yang boleh mengubat keadaan itu dengan mengenal pasti punca dan carilah masalah penyelesaian. Dan Allah dah bagi banyak penyelesaian kepada kita. Pilihlah mana yang sesuai supaya kita boleh hidup tenteram, hidup bahagia, ya. Kita boleh bekerja dengan baik, boleh beribadah dengan baik kalau kita boleh menguruskan stres kita. Cukuplah sekian dulu. Minta maaf kalau ada yang terlepas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.